Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi pada semua, ibu bapa, guru, mungkin juga yang sedang tonton ni, mungkin juga ada pelajar. Okey, selamat pagi. Mungkin anda tengah live ni, live daripada di rumah, mungkin ada live yang tengah bekerja, mungkin yang tengah live ni duduk dalam kereta, mungkin ada juga kan. Okey, so kat mana pun anda, selamat pagi. Saya doakan semoga tuan-tuan, perempuan semua diberkati hari ini. Kita mulakan pagi kita hari ini, pagi ini dengan majlis ilmu. Hari ini saya nak share benda penting. Saya nak share 5 rahsia. Saya nak share, kalau boleh saya nak share 5 rahsia macam mana nak buat supaya anak kita ni lebih fokus, paling kurang 10 kali ganda. Jadi sebelum tu boleh tak share dulu, saya nak minta tolong dulu share. Siapa yang kat sini yang ada anak yang jenis tak fokus, yang jenis cepat lupa. Bila belajar matematik dia cepat lupa, dia cepat sangat hilang fokus. Okey, tolong komen dekat bahagian komen ni. Okey, anak umur berapa? Jadi sambil-sambil tu kita tunggu yang lain kan. Okey, tolong klik butang love tu. Kliklah sikit butang love tu, baru tahu ada ramai orang kat sini. Okey, bila ramai baru best sikit. Okey, paling kurang setiap seorang tolong klik share supaya ramai dapat manfaat daripada live pada pagi ni. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai di kalangan perempuan yang anak ni cepat sangat hilang fokus. Bila belajar matematik hilang fokus. Tapi kalau dia main game, dia punya fokus tu luar biasa. Daripada pagi sampai petang, 8 jam fokus. Wah, hebat. Tapi kalau belajar matematik, 10 minit dah hilang fokus. Kalau kita tengok anak-anak kita hari ni kan kelas online kan, nampak macam belajar budak ni. Nampak macam belajar, tapi bagi latihan, baru habis kelas online tadi, bagi latihan dia tak boleh buat dah. Nanti saya share macam mana cara, apakah rahsia dia, macam mana cara yang kita boleh buat. Ada sebenarnya yang kita boleh bantu anak-anak kita, mereka ni lebih fokus dan dia orang boleh tingkatkan keupayaan belajar matematik dia 10 kali ganda daripada keadaan biasa dia. Jadi sebelum tu tolong share dulu. Tolong komen dekat bahagian komen ni, anak tuan-tuan perempuan umur berapa? Apa isu dia? Kalau boleh kalau nak kongsi pun boleh, kongsi dekat bahagian komen tu. Anak perempuan ni dia jenis tak fokus ataupun dia ni jenis cepat lupa, jenis macam mana? Biasanya macam mana keadaan dia? Tolong komen dekat bahagian tu. Nanti saya baca. Okey. Saya sambil tu saya bacalah, saya tengok dekat sini kan. Okey, yang baru masuk pagi ni saya akan kongsikan 5 rahsia macam mana kita nak buat anak kita lebih fokus. Matematik ni paling kurang 10 kali ganda daripada keadaan biasa dia. Saya pernah buat, tahun lepas saya buat seminar. Sebelum PKP lah. Tahun lepas saya buat seminar. Biasanya kalau saya buat seminar matematik, saya buat seminar dalam kuantiti besar. Ramai pelajar. 300 orang, 500 orang, 1000 orang. Paling ramai 1000 lebih lah. Masa saya buat tahun lepas ada satu seminar saya ingat saya buat di Kuala Lumpur, di UTM KL. Saya buat seminar tu nama dia SIM, Seminar Intensif Matematik SIM Kuala Lumpur. Saya buat di KL, itu peringkat kebangsaan, ramai. Dalam 600 ke 700 orang pelajar masa tu. Jadi masa saya buat seminar tu ada bila ramai parent tanya, boleh ke anak saya belajar ni? Boleh ke anak saya ni belajar ni? Boleh ke anak saya belajar ramai-ramai ni? Kemudian ada juga dia bagi tahu lepas habis program lah, ada parent bagi tahu, cikgu sebenarnya saya berbelah bagi sebenarnya nak hantar anak ni. Mula-mula saya fikir macam nak hantar ke tak nak hantar, saya saja macam 50-50 nak hantar anak ni. Tapi last kali dia kata saya menyesal sebab saya hantar lambat, dia kata. So kenapa benda tu? Kenapa dalam kuantiti yang ramai pun ada anak kita, macam mana saya boleh buat mereka lebih fokus, mereka boleh ikut, mereka boleh belajar, mereka boleh teruja dalam kuantiti ramai. Okey, jadi itulah yang saya akan kongsi pada pagi ni, insyaAllah. Sebenarnya belajar ramai, belajar sikit, sebenarnya dia bergantung kepada skill. Macam mana kita nak mempengaruhi anak tu, macam mana cara kita nak mempengaruhi anak tu. Kita tak boleh bagi jaminan kalau belajar one to one, belajar seorang-seorang pun anak tu akan meningkat dengan cepat. Tak. Ada setengah pelajar saya, dia belajar dalam kuantiti ramai, dia meningkat.
Ada yang belajar dalam pertengahan pun meningkat. Ada yang belajar one to one pun meningkat. Ada juga yang belajar one to one pun tak meningkat. Tak boleh nak meningkat juga. Sebab kita kena faham anak-anak ni dia ada dua faktor yang mempengaruhi dia. Satu faktor luaran, satu lagi faktor dalaman. Ada dua faktor. Faktor luaran, faktor dalaman. Faktor luaran ni faktor luar. Contoh kalau main game, kenapa anak tu dia boleh fokus dan dia minat gila bila main game? Apakah faktor dia? Faktor dalaman ke faktor luaran? Dia sebenarnya kedua-dua. Tetapi yang mana datang dulu? Itu yang kita kena tahu. So kalau anak main game, dia boleh fokus, dia boleh gila-gila, dia belajar, dia main game sebab dia ada faktor dalaman dahulu. Faktor dalaman dia, keinginan dia nak main game tu, keinginan dia seronok, the best, kemudian dia teruja. Lepas tu baru faktor luaran. Faktor luaran, game tu memang best, design cantik, grafik cantik, kemudian dia ada banyak stage, kemudian kawan-kawan ni pemain, itu faktor luaran. Tapi yang sebenarnya faktor yang utama adalah faktor dalaman dulu. Kenapa kita yang macam kita yang dewasa, kenapa kita tak minat main game? Walaupun grafik cantik, ramai orang main, sebab faktor dalaman diri kita memang kita tak minat. Bila kita tak minat, memang kita tak nak. Jadi kita pun biarlah, kau nak main game, mainlah. Sebab kita tak minat. Sekarang saya tengok banyak kan game orang dewasa pun ada game dia kan, PUBG, apa benda tu, saya tengok duk live streaming tu. Tapi sebab kita tak minat, jadi kita macam biar kita ignore macam tu. Sama juga dengan anak kita. Tapi kalau minat tu, jadi maknanya ada dua faktor. Satu faktor dalaman, satu faktor luaran. Yang hari ni, pagi ni saya nak fokus kepada faktor dalaman. Macam mana kita nak buat supaya anak bila dia belajar matematik, dia rasa macam teruja. Sebelum faktor luaran mempengaruhi dia. Mungkin cikgu tu bagus mengajar, itu faktor luaran. Tapi takkanlah setiap hari kalau kita nak anak belajar sendiri, kita nak kena cari cikgu tu untuk ajar dia. Maksudnya satu masa dia kena berdikari juga. Jadi kita kena ajar anak berdasarkan faktor dalaman. Pengaruhi dia melalui faktor dalaman. Jadi pagi ni saya akan kongsikan 5 rahsia buat anak matematik paling kurang 10 kali ganda dalam kelas dia. Kelas sama ada kelas offline ataupun dalam kelas online. Jadi saya akan sentuh banyak tentang kelas online. Macam mana kita nak buat anak bila dia masuk dalam kelas online ni, dia akan lebih fokus, dia akan lebih teruja. Sebab sekarang banyak online kan. Okey, semua dah ready ke? Kalau dah ready, komen dah ready. Okey. So kalau saya baca sikit saya baca sebelum kita mula ni, saya baca dulu dekat komen ni. Siapa ni macam best ni. Puan Idawati kata anak 13 tahun dan 10 tahun cepat lupa formula, disleksia and slow. Okey, kalau disleksia ni dia lain sikit kan, disleksia ni disleksia ni dia lain sikit. Ada anak disleksia yang pandai matematik kan, dia tak pandai dia dari segi bahasa dia kurang, tapi matematik dia ada yang pandai sebab dia berbeza-beza kan. Tapi kita kena tengoklah anak-anak yang jenis macam mana Anak tak fokus dan cepat lupa. Ni Puan Sabrina kata. Okey, semua dah ready. Okey, tuan-tuan dan perempuan, saya nak kongsi. Mana yang tadi tutup. Okey, 5 rahsia yang buat anak fokus matematik paling kurang 10 kali ganda. Yang pertama, tuan-tuan dan perempuan, saya nak fokus tentang kelas online. Sebab baru ni saya dah buat kelas online. Saya buat kelas online. Bukan saya je, saya dengan tim lah. Math Sketch team kami buat kelas online, Pusat Tuition Math Sketch. Bila kita buat kelas online, jadi kita dah start dah 2 bulan itu kelas online dan kita dah run lebih daripada 50 kelas dah, 50 kali kelas. Jadi saya dah dapat satu statistik, satu trend. Bila kita buat kelas tu, kita dah tahu pelajar kita ni macam mana. Macam-macam perempuan, tuan-tuan dan perempuan. Ada anak kita ni yang bila buat kelas online, ada yang buat kelas online tak tahu apa, masuk dalam keadaan tak tahu apa. Dia tak tahu apa, zero je masuk. Sebab macam mana saya boleh tahu bila kita tanya bila habis kelas kita minta apa yang kamu tulis, show. Allahu Akbar, macam tak tahu apa-apa budak ni. Okey, tip yang pertama tuan-tuan dan perempuan, rahsia yang pertama kalau kita nak anak kita fokus dalam matematik, dalam kelas dia, sama ada kelas offline ataupun kelas online, perkara pertama ni gila penting. Nombor satu ni wajib dia kena buat. Yang pertama, dia mesti tahu apa yang cikgu tu akan ajar esok. Okey, yang pertama, dia wajib mesti kena tahu cikgu tu akan ajar apa esok dalam kelas.
kelas dia. Sama ada kelas online ataupun kelas offline. Okey, dia wajib untuk tahu. Sebaik-baiknya dia yang lagi powerful adalah kalau dia ada soalan yang cikgu nak ajar tu, dia buat dulu. Yang ni lagi power. Sebab tu kalau saya buat yang kelas online free yang saya buat, saya bagi soalan dulu. Saya bagi soalan dulu. Saya bagi. Okey. Saya bagi soalan dulu supaya dia boleh tahu dekat mana yang dia lemah. Jadi dia akan terus shoot. Fokus dia akan jadi lain. Jadi tapi kalau tak semua, kadang-kadang kelas cikgu sama ada kelas online ataupun kelas offline, kalau cikgu tu tak bagi nota awal, okey, mungkin cikgu terus bagi nota waktu dia nak mengajar tu. Okey, tak apa. Kalau bagi macam tu tak ada masalah. Kita tahu paling kurang kita tahu apa tajuk cikgu nak ajar pada esok tu. Subtopik, bukan bab besar tu. Subtopik dia apa? Contoh kalau rumus algebra. Okey, rumus algebra. Contoh rumus algebra, dia ada rumus algebra ini sekolah menengah punya contoh. Kalau rumus algebra tambah, dia ada rumus algebra yang jenis tambah, ada rumus algebra jenis tolak, ada rumus algebra jenis darab, rumus algebra jenis bahagi, pecahan. Okey. Untuk esok kelas tu, contohnya esok kelas tu, kita kena tahu cikgu nak ajar subtopik yang mana. Kalau cikgu nak ajar subtopik yang rumus algebra jenis tambah, maka kita kena paling kurang, kalau tak ada soalan pun kita study dulu. Cari buku, cari latihan lain. Sebab tu sekarang ni, saya tengah dengan tim kami tengah nak buat, kita tengah buat video pendek 15 minit, lebih kurang 15 minit je untuk semua bab. Kalau sekolah rendah sampai sekolah menengah. Kita divide bagi tim. Okey. Setiap bab saya tengah buat dengan tim supaya bila anak-anak nak belajar, so dia tengok video tu 15 minit supaya dia dapat, kita panggil big picture, keseluruhan bab. Ini penting gila. Itulah rahsia yang akan buatkan anak kita fokus 10 kali ganda daripada keadaan biasa. Sebab dia ada dua keadaan. Pelajar saya, bila saya buat pemerhatian, budak yang cepat gila tangkap dalam kelas dengan budak yang lemah gila. Asal budak ni lemah sangat? Duduk depan dah. Depan. Bila saya mengajar, saya pernah mengajar, duduk depan dah budak ni. Sama, duduk depan dah. Datang awal. Tapi dia datang dalam keadaan dia tidak bersedia dari segi mind dia. Dia tidak bersedia dari segi mind dia sebab dia tak buat persediaan apa-apa. Dia datang pun memang, cikgu kata buka buku, dia pun buka buku. Yang seorang lagi, dia dah buat persediaan dah. Paling kurang adalah 10 minit. Tak semestinya kita buat semalam. Paling kurang esok kelas, hari ni kita buat preparation. Dan preparation ni sebenarnya bukan preparation yang berat-berat yang ambil masa sampai 2-3 jam. Tak, 10 minit, 15 minit dah cukup. Okey? Yang rahsia yang pertama, kita mesti tahu apa cikgu nak ajar esok. Paling kurang kita kena study dulu paling kurang 15 minit saja. Ini matematik punya style. Okey? Dia mesti kena tengok cikgu nak ajar apa. Dia tengok beberapa contoh, tak faham pun tak apa. Paling kurang. Okey, itu rahsia yang pertama. Okey, kalau boleh siapa yang tengah follow saya ni, tolong tulis dekat komen tu Tolong tulis dekat komen dekat bawah tu supaya orang yang baru masuk nampak. Poin yang pertama ialah mesti tahu apa yang cikgu nak ajar esok. Itu yang pertama. Yang kedua, ini pun penting gila juga. Saya selalu parti dalam kelas online. Apabila cikgu bermula, bila kelas bermula, rahsia yang kedua kalau kita nak anak kita fokus gila dalam matematik ialah, rahsia yang kedua adalah dia mesti abaikan yang lain. Apabila kelas mula je, mesti stop. Jangan buat benda lain dah. Stop terus buat benda lain. Saya perhatikan dalam kelas online cikgu dah masuk dalam room tu. Cikgu dah start, okey, masuk room. Yang pelajar ni duduk sembang lagi ni. Popek duduk sembang. Entah apa benda dia sembang pun tak tahu. Bukan dalam kelas, dia tak nampak pun. Kan? Ada yang dia sembang dengan dekat, mungkin dia belajar dengan sepupu ke, dengan kawan ke dalam kelas online tu. Tengah duduk sembang lagi ni, tak berhenti lagi. Waktu tu lah nak cari. Waktu tu dia nak cari. Adik kenapa? Anak saya bergaduh pula. Nombor 2 apa dia tadi? Kita kena abaikan yang lain. So bila dalam kelas, saya perhatikan dalam kelas online, saya perhatikan ada pelajar dia waktu itulah dia nak bersembang lagi. Jadi perkara yang kedua yang wajib kena buat adalah pastikan anak abaikan terus, jangan buat benda lain dah. Bukan waktu nak cari pen, waktu tu nak cari kertas, waktu tu nak cari buku, waktu tu lah nak asal pensel. Lah, pen tak ada. Boleh kata pen tak ada, waktu tu lah pen tak ada. Amboi. Kelas dah nak mula. Jadi
Apabila kelas bermula, poin yang kedua mesti abaikan semua perkara. Okay, fokus terus. Fokus terus dengan kelas tu. Ini rahsia yang paling besar sebab kalau macam kelas offline, kelas saya kena yang kelas, ada setengah pelajar waktu tu lah dia nak pinjam. Nak pinjam pen. Cikgu dah nak mula ni, baru nak pinjam pen. Yang tadi tak tahu dia buat apa. Yang tadi dia tak tahu dia buat apa, dia sembang. Yang tadi sembang. Cikgu dah masuk baru nak cari pen. Ini kesilapan paling besar. Kesilapan paling besar. Kalau sekolah rendah dia asas pensel. Suka sangat asas pensel. Saya tak faham juga. Kalau sekolah rendah waktu cikgu nak ajar dia akan start asas pensel. Jadi benda ni benda kecil. Kita parent mungkin tak tahu tapi kena sekarang saya bagi tahu. Jadi kena pastikan, ingatkan anak. Okey, check pensel dah asah. Kalau mendengar pen dah ada, semua dah ada, okey ready. Pastikan dia ready. Itu perkara yang kedua. Itu rahsia besar nombor 2. Yang kelima nanti yang paling power sekali, kena tunggu. Okey, yang ketiga adalah, saya nak share yang ketiga pula. Siapa nak saya share yang ketiga? Saya nak share yang ketiga. Ini pun kadang-kadang saya panas. Bila saya mengajar saya panas. Poin ketiga ni saya cepat panas. Bila saya mengajar, yang ni cepat panas. Saya rasa ramai cikgu akan cepat panas kalau tak buat benda ni. Yang ketiga adalah ketika cikgu mengajar, okey, pastikan minta anak untuk paling kurang conteng. Dia mesti conteng. Kertas dia, nota dia mesti kena ada conteng. Conteng lah apa yang cikgu ajar tu. Dan biasanya kalau matematik, kalau saya ajar matematik, saya akan banyak guna gambar rajah. Contoh kalau saya macam bar palang, macam semalam saya ajar teknik bar palang. So saya akan lukis bar palang tu. Lepas saya lukis bar palang, saya akan letak dia punya poin-poin dia kan. Lepas tu baru saya buat solusi. Ramai pelajar, dia suka buat macam ni, dia tuliskan jawapan tu je. Gambar rajah semua dia tak nak lukis. That's why bila dia study balik, dia cepat lupa. That's why dia cepat sangat lupa. Sebab dia tak ada macam orang panggil apa ni? Benda yang pasak yang akan ingatkan mind dia. Sebab dia just buat jalan kerja terus. Ini kesilapan besar. Macam mana saya boleh tahu benda ni? Bila kita buat kelas online atau kelas offline, okey, biasanya di akhir saya akan tanya. Kadang-kadang saya akan tanya, saya akan tanya, okey, apa yang kamu belajar? Cuba tunjuk. Apa yang kamu dah salin tadi, yang cikgu ajar tadi, bila dah akhir, tunjuk. Bila dia tunjuk tu saya tengok, alamak, budak ni macam tak belajar je. Entah dia buat apa dalam kelas aku tadi. Ni puan ni kata apa ni betul lah tu. Anak tak nak buku kotor. Betul-betul. Kadang-kadang dia nak jadi pembersih sangat. Kalau pelajar SPM ni, kalau macam contoh saya buat teknik, saya buat teknik AGB kan, teknik AGB kan kita nak buat macam kotak tu kan. Kita buat kotak, jadi dia nak pakai apa, kalau nak buat kotak tu dia kena pakai pembaris. Sebab bila kotak je mesti kena pakai pembaris. Kena buat pembaris, garis. Alah, tak perlu sebenarnya. Ikut je apa yang cikgu buat. Apabila cikgu lukis macam tu, lukislah macam tu. Mesti ada sebab kalau cikgu lukis. Kalau cikgu nak buat penerangan, dia nak show something, kalau dia ada penerangan, dia gunakan gambar rajah ataupun dia conteng something, kita mesti follow dia. Mesti ada sebab. Kadang-kadang kalau soalan tu problem solving ayat panjang, saya akan bulatkan benda tu, saya akan tanda dia sebagai apa? Point kat situ. Itulah yang benda yang penting. Itu yang dia tak tanda. Ini kesilapan paling besar. Contoh, ayat tu kan, ayat soalan berbentuk ayat problem solving kan, ayat tu panjang. Jadi biasanya bila ayat macam tu, setiap ayat tu dia titik dan dia setiap perenggan tu dia ada orang kata apa, kata kunci dia, point dia. Dan setiap point tu biasanya saya akan tanda bulat, ni benda apa? Benda ni benda apa? Itu yang dia orang tak nak salin. Yang dia orang nak salin apa? Nak salin jalan kerja tu. Yang itu je dia nak buat. Jadi bila dia baca soalan, dia tak ada macam bila baca soalan tu dia akan teringat something. Dia tak boleh macam tu. Dia tak dapat benda tu sebab dia tak pernah fokus dekat betapa pentingnya poin-poin yang cikgu tandakan tu. Ini kesalahan paling besar. Dia tak conteng. Jadi selepas ni kena pastikan anak-anak mesti conteng. Senang je nak tahu dia fokus atau tak.
Senang je. Kalau soalan problem solving kita tengok tu. Alah bersihnya, tengok-tengok jalan kerja je. Ya dah lah tu. Okey, kena pastikan anak tahu benda ni, tuan-tuan dan puan-puan. Poin nombor 3 ni sangat penting gila. Okey. Semua apa yang cikgu catat, dia catat juga. Walaupun dia tak masa tu tak berapa faham lagi. Tak apa. Sebab mungkin waktu tu dia lambat sikit loading ada setengah pelajar dia lambat sikit dia nak faham, tapi selepas beberapa ketika dia study baru dia mula faham. Sebab dia baca balik. Nota dia lengkap semua. Jangan mengharapkan kepada untuk salin nota daripada kawan. Tak payah. Tak payah. Tak tahu apa sebab kawan tu tak tahu dia tulis apa. Belum tentu lagi betul. Lebih baik kita fokus through 100% daripada kita sendiri. Okey? Daripada kita sendiri tu yang kita kena fokuskan. Okey, itu adalah poin yang ketiga. Okey, tolong komen dekat bahagian 3. Siapa yang dah dapat ni, tolong komen poin yang ketiga supaya orang yang baru masuk dapat benda ni. Yang ketiga ni sangat penting. Cikgu cepat panas. Saya cepat panas kalau pelajar tak salin apa yang saya buat. Dan saya lagi panas kalau saya kata benda ni penting. Benda ni penting Benda ni penting. Saya sebut dengan mulut, saya kata benda ni penting. Semua salin Tengok-tengok di akhir dia tak salin. Alamak, budak ni habis. Budak ni habis. Sebab tu dia kadang-kadang anak-anak kita ni susah sangat. Dia susah sangat dia nak move on, susah sangat nak belajar, susah sangat dia nak faham dalam matematik sebab kadang-kadang dia buat bagi cikgu tu rasa sakit dengan dia. Dia buat cikgu tu rasa sakit. Benda tu je. Itu je. Bukan ada benda pun. Mana ada cikgu yang tak suka kalau anak-anak murid dia yang fokus follow apa yang dia buat. Mana ada cikgu tak suka? Semua cikgu suka. Dan memang itu yang cikgu nak. Itu yang ketiga. Poin yang keempat. Ini pun penting, tuan-tuan dan puan-puan. Poin yang keempat. Okey. Poin yang keempat ialah apabila kita dah habis kelas online, contohnya kelas online, dah habis kelas online 1 jam tu, dalam masa 48 jam, anak-anak kita kena pastikan dia kena buat balik latihan yang dia belajar tadi. Dia kena buat balik latihan yang dia belajar tadi. Untuk jimatkan masa, cadangan saya adalah fokus pada benda yang dia salah. Ataupun yang dia tak faham. Dia tak berapa faham, lepas tu bila cikgu terang dia baru faham waktu tu. Okey? Dia tak berapa faham, lepas tu dia baru faham. Bulatkan benda tu. Jadi kita bulatkan siap-siap. Jadi dalam masa 48 jam, kalau kita nak anak kita dia dapat kekal, dia dapat ingatan kekal, dia kena terus buat dalam masa kurang 48 jam. Dia kena buat gila-gila dalam masa 48 jam. Selepas kelas online ataupun kelas offline tu. Sebab matematik ni dia adalah subjek yang mengira. Kita tidak menghafal. Dia tak perlu menghafal. Kita cuma perlu ingat waktu tu je. Kita perlu faham, bukan ingat. Kita perlu faham solusi dia pada waktu tu je. Lepas pada tu kita lupa. Tak apa. Dekat nak exam nanti kita study balik. Dia akan cepat balik. Dia akan recall tu, dia akan cepat. Datang. Tapi waktu kita belajar ni kita memang tak pernah faham. Jangan mimpi waktu dekat nak exam nanti tiba-tiba kita akan, bila kita study dengan cepat kita akan faham. Takkan punya. Confirm. Takkan. Kalau sekarang kita tak faham, bila dekat nak exam kita study balik, tiba-tiba faham. Takkan faham lah. Dia akan jadi macam yang dekat nak exam tu, dia akan jadi macam belajar benda baru. Kita baru nak belajar waktu tu. Jadi pada ketika ini, kita kena buat anak kita, dia kena cepat-cepat buat latihan dalam masa 48 jam supaya dia betul-betul faham pada waktu tu. Lepas tu dia lupa, tak apa. Lupa sekejap, tak apa. Sebab dia sebenarnya dah masuk. Dia contohnya macam ni. Dia contoh macam ni. Saya nak bagi satu perumpamaan dia macam ni. Ada satu bilik, contoh ada bilik. Okey, bilik tu bilik kosong. Okey. Anak perempuan duduk dekat bilik. Jadi puan ambil barang, buku, okey, nak ambil buku ni. Ambil buku bagi dekat anak. Jadi anak pun pegang buku tu, so dia baling, campak dalam bilik. Kita bagi buku lagi, dia campak. Akhirnya dalam bilik tu penuh buku. Okey. Jadi soalan dia adalah buku ada tak dalam bilik tu? Jawapan dia ada.
Buku tu ada. Cuma bila nak cari tu tak jumpa. Sebab dia dah berselerak kan. Dia dah berselerak. Tapi tak apa. Paling kurang buku dah ada dalam bilik. Bila dekat exam, that's why pentingnya teknik menjawab. Biasanya kalau teknik menjawab, cikgu akan ajar macam mana cara nak susun buku-buku tu. Buku matematik tahun 1 kat atas, buku matematik tahun 2 duduk bawah, buku tahun 3 sebelah kiri. Sebelah kanan pula sains pula. Warna merah sains, warna biru matematik. Apa lagi? Bahasa Inggeris warna pink contohnya. Itu teknik menjawab. Jadi tapi benda tu dah ada dalam bilik. Tapi masalah dia adalah kalau masalah yang berlaku adalah kalau waktu cikgu bagi buku, bagi barang dekat dia, dia tak ambil barang tu masuk dalam bilik. Dia tak masuk, dia campak kat luar. Jadi bila dekat nak exam, cikgu nak ajar susun, nak susun apa? Benda tak ada. Benda tak ada, memang takkan lah. That's why saya cadangkan tuan-tuan dan puan-puan, bila kelas online ataupun kelas offline, pastikan anak-anak ulang kaji balik benda yang dia belajar tadi tu dalam masa kurang 48 jam. Tak perlu nak belajar semua. Kalau macam 1 jam ataupun kelas 2 jam online, banyak soalan, katakanlah banyak soalan. Tak perlu study semua. Fokus pada yang dia lemah. Jadi yang tak tahu tu, bulat. Jadi dalam masa 48 jam kita akan study balik supaya kita nak dia jadi masuk dalam ingatan kekal. Jadi bila dekat nak exam nanti, bila diperlukan nanti, kita study balik dengan cepat, dia akan recall. Dia akan datang balik benda tu dengan cepat. Okey. Ini benda yang sangat penting. Okey, tolong komen siapa yang faham benda ni, tolong komen point dia. Sebelum saya nak masuk point yang kelima. Saya baca dulu Nombor 3 salin apa yang cikgu ajar. Okey, ni betul. Okey. Siapa nak saya share yang kelima? Yang kelima ni. Yang kelima ni point yang terakhir, point yang sangat penting. Hari ini ringkas. Point yang kelima ni, macam mana kita nak buat supaya anak kita ni dia akan fokus dalam matematik dan dia akan bagi impact, kesan dia 10 kali ganda daripada keadaan biasa. Bukan main-main. Point yang kelima ni penting gila. Penting gila. Okey, tuan-tuan dan perempuan, point yang kelima ni adalah pastikan, ini kena pastikan anak-anak kita, dia tanya cikgu selepas dia mencuba saja soalan tu. Ini rahsia dia. Ini rahsia yang besar kalau kita nak anak kita lebih fokus dan tak lupa dah apa yang dia belajar. Pastikan anak kita dia tanya cikgu selepas dia mencuba soalan tu. All up. Sebab tu kalau dalam Telegram, kadang-kadang saya tengok dalam Telegram saya tengok ada ramai pelajar, ramai pelajar tanya soalan ataupun parent tanya soalan. Saya tak jawab. Ada setengah saya jawab, ada setengah saya tak jawab. Saya takkan jawab kalau ataupun kadang-kadang WhatsApp apa semua kan. Saya tak jawab kalau saya tengok kertas tu memang kosong. Betul-betul soalan. Kadang-kadang ada pelajar kita ni sekarang ni kan teknologi dah banyak, pandai anak-anak kita sekarang ni. Dia masuk grup, banyak grup kan. Jadi cikgu bagi homework, dia ambil soalan tu, dia pad dia, okey macam mana nak buat? So kawan dia pun bagi jawapan. Dia pun salin. Kalau setakat macam tu, dia susah nak ingat, dia susah nak masuk dalam ingatan kekal dia. Dia susah nak fokus. Bila dia belajar, dia nak study, dia susah nak fokus sebab dia tak tahu nak fokus apa. Dia rasa semua benda susah. Dia akan jadi macam tu. That's why cara yang betul, macam mana cara kita nak tanya cikgu, cara yang betul adalah kita biar pastikan anak dah buat latihan tu. Katakanlah ada 5 step untuk dapat jawapan tu, ada 5 step. Jalan kerja tu ada 5. Okey, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5. Ada 5 step tu. Tapi anak kita tak faham, jadi dia cuma boleh buat setakat step yang pertama je. Mungkin step ataupun step yang kedua. Step pertama, step kedua. Lepas step ketiga dia tak tahu dah macam mana nak buat. Setakat tu je. Yang ni lah. Paling kurang buatlah sikit benda tu. Yang ni lah kita bawa dan kita tunjuk pada cikgu. Cikgu saya tak faham. Saya buat setakat step yang kedua. Betul tak cikgu? Lepas tu nak buat apa? Itulah cara yang betul yang akan bagi impact. Barulah cikgu, bila cikgu tengok, oh kamu sangkut kat sini. Baru cikgu akan explain mengikut apa yang kita tak tahu. Apa yang budak tu tak tahu. Sebab kan ada budak kan berbeza-beza.
Kalau macam matematik tambahan, matematik moden, matematik SPM, sekolah menengah, dia ramai pelajar, dia akan jadi macam ni. Bila saya mengajar, pelajar ni dia tak tahu nak bermula. Selalu terjadi macam tu. Bila cikgu tunjuk kan, bila saya tunjuk ni, oh macam tu lah, macam tu je. Step nak mula tu dia tak tahu. Benda tu lah benda yang penting. Paling kurang, kalau tak boleh nak tahu dah, tak nak tahu nak bermula, kita bulatkan, kita cari. Bila kita dah study, kita akan tahu, kita akan dapat idea macam mana cara kita, soalan apa yang kita nak tanya pada cikgu. Banyak berlaku terjadi adalah pelajar yang lemah, mereka ni tak tahu apa-apa dan dia pun tak tahu nak tanya apa. Banyak terjadi, dia tak tahu nak tanya apa. Taklah dia tak tahu, dia memang tak tahu, dia tak tahu nak tanya apa. Inilah yang berlaku di kalangan anak-anak kita dan kita kena pastikan dia mesti buat latihan tu dulu, tak faham baru tanya. All out. Bukan baca sikit, tak faham lah cikgu. Tak faham lah. Oh, belum, itu tak jadi juga. Sebab ada di kalangan anak kita ni yang menghadapi mental block. Belum tengok soalan, dia kata dia tak boleh buat dah. Dia tengok soalan ayat panjang-panjang sikit, tak boleh buat. Yang tu tak jadi juga. Itu kalau tanya cikgu pun dia tak bagi impact. Tak bagi impact. Nampak macam boleh membantu tapi sebenarnya tak membantu pun. Walaupun dia banyak tanya cikgu, tak membantu untuk diri dia sebab dia tidak mencuba dahulu sebelum dia tanya cikgu. Sebenarnya rahsia penting kalau kita nak gandakan result, kita nak gandakan keupayaan anak kita dalam matematik adalah dia mesti mencuba all out dulu. Dan akhirnya nanti dia akan jumpa, sebab apa? Dia sendiri yang akan jumpa satu pattern yang macam mana yang dia selalu salah. Dia sendiri yang akan jumpa. Pattern itulah yang kita nak baiki tu. Dan cikgu yang mengajar tu, kalau lama-lama budak tu tanya benda dengan gunakan kaedah ni, iaitu dia dah cuba all out dulu, lepas tu baru dia tanya, cikgu pun akan nampak pattern juga. Cikgu akan nampak pattern, budak ni macam ni. Budak ni macam ni. Dia tanya macam ni. Soalan yang sama, tapi cara mereka bertanya adalah berbeza. Sebab kefahaman tu berbeza. Ada budak tanya, cikgu kenapa kena ada P kat sini ya? Cikgu kenapa kena tolak? Kenapa tak tambah? Cikgu saya buat tambah, kenapa dia kena tolak? Cikgu kenapa cikgu pindahkan sebelah kanan? Kenapa cikgu tak pindahkan sebelah kiri dulu? Boleh tak kalau saya pindahkan sebelah kanan? Kalau matematik sekolah menengah ni dia ada banyak kaedah. Kadang-kadang kita kena pindah ke kanan. Contoh kalau soalan jenis persamaan linear contohnya. Kadang-kadang saya selesaikan soalan tu, saya selesaikan dalam keadaan saya pindahkan semua ke sebelah kanan. Kadang-kadang saya selesaikan sebelah kiri. Ada rupanya benda macam tu yang anak tak faham. Jadi setiap anak ni berbeza kefahaman. Jadi waktu tu bila dia dah cuba sendiri baru dia tahu aku tak tahu yang mana dan nak tanya apa. Banyak berlaku dia tak tahu nak tanya apa. Jadi 5 benda ni penting. Saya ulang balik. Yang pertama adalah mesti kena pertama, siapa yang baru masuk saya nak recap balik. Yang pertama adalah kita mesti kena pastikan anak kita tahu apa nak ajar esok. Dia mesti buat fast revision, paling kurang 5 minit, 10 minit, 15 minit. Fast revision, fast. Untuk tahu subtopik apa cikgu nak ajar, contoh-contoh dia apa. Untuk dapatkan dia punya, supaya dia main dalam mind dia. Dia ready kan dengan mind dia. Bukan masuk kelas dalam keadaan tak tahu apa. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kalau anak baru lepas habis main game, lepas tu tiba-tiba kelas online. Kelas online pukul 9 sampai pukul 10. Pukul 8 sampai pukul 9 tadi, dia main game. Lepas dia main game, terus masuk kelas. Jangan harap budak ni akan cepat faham. Takkan. Dia takkan terjadi macam tu. Jadi cara yang betul adalah kelas online, kata pukul 9 sampai pukul 10 pagi, 10 minit sebelum kelas bermula tu, bukan dia duduk saja sambil-sambil tengok kartun. Ni kelas online pukul 9 kan? Dia buka dulu pukul 9 ni, tengok kartun dulu. Lepas tu masuk kelas. Sama juga. Walaupun ready awal, tapi tengok benda lain. Sepatutnya 10 minit, 15 minit sebelum kelas bermula tu, dia kena buat fast revision. Kena tengok at least tajuk-tajuk apa cikgu nak ajar ni. Dia macam dia kena tanya dalam mind dia. Cikgu nak tanya soalan ni. Cikgu nak ajar tajuk ni. Kenapa macam ni
Dia study awal. Itu rahsia yang pertama. Yang kedua ialah bila kelas dah bermula, mesti abaikan terus semua benda. Off terus semua benda. Nak sembang ke, pen ke apa semua kena ready dah awal. Tak payah waktu tu lah dia nak cari pen. Okey. Waktu tu lah kawan-kawan WhatsApp, waktu tu lah nak jawab SMS, waktu tu lah nak chatting dengan kawan. Kalau pakai Zoom, lagi sakan dia orang. Engkau dari mana Waktu tu lah nak sembang. Tak payah. Tak payah dah. Off terus. Cikgu dah masuk. Bila cikgu masuk je room tu, okay, off. Ini kita kena buat kita punya mind kita. Okay. Yang ketiga adalah bila cikgu dah start mengajar, cikgu dah mengajar, apa saja yang cikgu conteng, apa saja cikgu tulis, apa saja cikgu lukis, mesti kita copy balik. Mesti kita buat. Jangan biar kertas kita cantik bersih. Orang yang belajar kertas yang buku yang bersih cantik tu maknanya dia tak belajar. Pelajar yang bagus di akhir nanti dia jadi lasam. Itu betul-betul belajar. Mana ada orang belajar, orang yang gila-gila, orang yang sungguh-sungguh belajar buku dia cantik. Mana ada. Dia mesti lasamnya sebab dia kerap sangat. Buka tutup. Jadi apa saja yang cikgu conteng, kita conteng balik. Cikgu bulat, kita pun bulat juga. Keyword-keyword penting kita kena buat juga. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah bila cikgu dah ajar, dah habis dah kelas online contohnya. 8 sampai ke 9 malam dah habis. Okay. So nak tidur. Okay, tidur dulu. Esok tu mesti kita kena fast revision balik cepat-cepat. Cepat-cepat kena fast revision balik. Bukan lama, 10 minit atau 15 minit saja. Ini ramai tak nak buat. Ramai orang tak mau buat. Kalau dia memang dah level pandai, dia cepat tangkap tak apa. Tapi kalau kalau perempuan rasa macam anak ni memang jenis cepat lupa, cepat hari ni aja esok dah lupa. Orang macam ni yang paling sesuai yang kita kena all up. Apa yang dia belajar semalam kita kena buka balik. Minta lah, kita kena minta, kita kena push anak kita. Sebab kita tak belajar, kita tak duduk dalam kelas online tu kan. Kita tak belajar sekali, kita tak pergi sekolah dia belajar sekali dengan dia. Jadi kita kena minta kat dia. Kita kena ingatkan dia. Semalam belajar apa? Paling kurang tanya. Dulu masa saya sekolah dulu, saya duduk dengan Tok. Tok saya selalu akan tanya. Padahal masa tu, Tok saya tak tahu pun. Tapi dia suka tanya. Belajar apa hari ni? Saya pun ceritalah matematik. Okay, apa benda yang belajar matematik tu? Dia nak kita cerita balik. Dalam bentuk spontan, tanpa kena tunjuk. Tak, cakap je. Saya pun share. Sebenarnya, bila kita cerita tu, mind kita dia akan recall, kita akan nampak apa yang kita belajar tadi tu. Dia akan nampak apa yang cikgu tengah tulis, cikgu lukis tu. Kita pun cerita, tadi cikgu lukis. Sama, sepatutnya budaya, sama macam budaya yang kita selalu tanya anak masa tadika. Betul tak? Kalau anak tadika, anak balik, kita akan tanya kan, best tak belajar? Anak pun kata best. Belajar apa? Anak pun akan cerita. Tadi kan cikgu ajar macam ni. Tapi bila anak dah sekolah rendah, sekolah menengah, kita dah tak tanya benda tu. Ini kesilapan. Cuba kita betulkan balik, kita boleh tanya balik. Hari ni belajar apa? Hari ni belajar apa yang belajar? Apa yang bestnya dalam kelas online? Contohnya. Kita boleh tanya macam tu. Apa yang bestnya dalam kelas online tadi? Cikgu tu ajar apa? Kita bukan nak tahu pun sebab kita memang tak tahu pun. Tak apa, kita cuma nak tahu macam mana kita sebenarnya itu sebenarnya bantuan yang kita bagi. Sebenarnya kita membantu. Sebab bila kita tak tanya, anak pun tak ada. Dia tak terfikirlah, Tapi bila kita dah tanya, mak aku dah tanya, dia pun jawablah. Tadi belajar, cikgu tu ajar buat persamaan linear, cikgu tu ajar garis lurus. So kami belajar tentang macam mana cara nak cari kecurunan. Best juga. Rupanya baru tahu, rupanya nak cari kecurunan ni kita kena dapatkan dia punya intercept dulu. Mak pun melopong je apa benda intercept. Tak apa, biarlah. Intercept apa benda, intercept tu. Tak kisah. Jadi waktu anak tu dia cerita tentang persamaan linear tu, persamaan garis lurus tu nak cari kecurunan Y sama dengan M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak Y1. Sebenarnya otak dia tu waktu tu dia tengah recall. Dia menggunakan minda dia. Ini penting. Salah satu cara yang saya pernah guide seorang pelajar saya, dan dia buat benda ni. Dan dia beritahu, ada seorang pelajar saya, dia beritahu, saya ikut apa yang cikgu cakap.
Saya duk fikir, apa benda aku cakap kat budak ni Saya pun fikir, apa benda cikgu cakap. Dia kata, saya pernah bagi nasihat kat dia, sebab budak ni dah ambil SPM masa tu, AdMed, dia ambil matematik tambahan. Dia kata matematik tambahan ni susah cikgu, susah nak skor. Macam mana nak buat cikgu? Nak buat latihan. Saya cepat lupa, dia kata. Bila cikgu tunjuk baru saya ingat step tu, dia kata. Lepas tu saya kata macam ni, kelas matematik tambahan kelas malam 8 sampai 10 malam. Lepas tu saya kata kat dia, nanti sebelum balik, bukan sebelum balik, waktu balik, sebelum kau nak tidur tu, waktu nak tidur tu, pejam mata, kau recall balik. Kau recall apa yang cikgu ajar tadi, dan kau guna jari je. Guna jari je. Lepas tu tulis. Cuba tulis. Jalan kerja tu guna jari. Jalan kerja. Okey. Soalan tu bayangkan, okey, tengok soalan tu, bayangkan soalan tu, tak payah ambil semua, kata pilih satu soalan saja. Okey, y sama, contohlah y sama dengan sekian. Okey, guna jari, pejam mata, guna jari. Tulis jalan kerja tu. Dah cukup. Setiap hari dia buat benda tu. Dan dia kata itu yang bagi impact yang luar biasa pada dia. Ada pelajar saya yang dapat. Daripada E meningkat pergi A dalam matematik tambahan. Tak mustahil tuan-tuan dan puan-puan, sebab dia buat benda tu, dia recall balik sebenarnya. Dia tengah recall balik. Dia paksa mind dia untuk recall balik. Dan ini yang kena buat dalam masa kurang 48 jam. Sebab selepas 48 jam otak kita dia tak boleh nak ingat dah. Macamlah kita boleh ingat yang minggu lepas punya. Kita hanya boleh ingat kalau benda tu kejadian-kejadian besar, accident dan sebagainya, kita ingat lah. Tapi kalau macam belajar ni biasanya tak ingat, sebab dia tak ada kejadian-kejadian yang berlaku. Kalau ada kejadian berlaku, barulah benda tu akan boleh ingatan yang kekal. Okey, itu yang keempat. Dan yang terakhir tadi, saya recall balik, yang kelima ialah mesti kena tanya cikgu selepas kita mencuba sahaja. Ini penting. Kalau tak cuba, tolong jangan tanya lagi. Dia mesti dah cuba, dah buat olah baru tanya. Sebab itulah yang akan membuatkan anak kita ingatan dia kekal lama. Okey. Saya ulang bila dia dah buat latihan all up, dia tanya yang mana dia tak faham. Kalau ada 5 step, dia dah buat 2 step. Pastikan dia dah buat 2 step. Yang step ketiga, step yang keempat, jadi dia jadi macam tersangkut dekat situ. Barulah dia akan rasa teruja untuk tanya. Dia teruja nak tahu jawapan tu. Kalau dia tak buat lagi, dia baca macam baca biasa je, baca soalan, perlu dia terus tanya, dia akan jadi macam rutin. Tak boleh buat, tanya. Tak boleh jawab, tanya. Tak boleh jawab, tanya. Okay? Dan dia sebenarnya benda tu tidak membantu. Tak membantu. Okay? Dia akan jadi membantu, akan bagi kesan yang besar apabila dia dah cuba all out, lepas tu dia tersangkut dan dia tanya untuk benda yang tersangkut tu. Yang ni impact dia luar biasa. Kesan dia luar biasa. Okay? Okay, Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan. Saya rasa sampai dekat sini dulu untuk pagi kita, King Pagi. Okay? Untuk sesi pagi ni. Jadi tolong komen dekat bahagian komen tu, 5 poin tadi. Dan kalau boleh share pandangan anda. Saya nak tahu apa pandangan anda tentang anak anda. Pandangan tentang anak-anak perempuan, anak tuan-tuan semua berdasarkan poin yang saya bagi tadi. Macam mana, adakah benda ni boleh membantu anak tuan-tuan dan perempuan. Kalau boleh membantu, jangan lupa juga untuk share supaya yang lain juga dapat manfaat. Okay. Ada soalan tak nak tanya? Mungkin saya buka sikit, mungkin 3-4 minit sebelum saya nak off. Ada tak soalan nak tanya? Okay, saya baca dalam komen ni. Ada tak soalan nak tanya? Okay, 2-3 minit. Kalau nak tanya soalan sebelum saya tutup. Okay, 5 benda ni kalau buat dia akan bagi impact yang akan lain pada anak tuan-tuan dan perempuan. Okay, saya rasa macam tak ada soalan Ini apa ni? Terima kasih. Okay, terima kasih. Okay, sama. Okay, ini apa ni Puan pertama, anak saya sekolah Cina, ada some of soalan berbentuk ayat-ayat penyata dia tak mampu nak buat kalau sekolah Cina. Okay. Saya tak sekolah Cina kan. Mungkin ini dari segi, adakah ni masalah dari segi bahasa? Mungkin dari segi tertib dia, cara kaedah dia sepatutnya samalah. Maknanya sebab dia bahasa, kalau dia faham bahasa tu,
bahasa Cina ke, bahasa India ke, bahasa Melayu ke. Kalau dia faham bahasa, kita cuma kena fokus apa yang cikgu ajar tu, sebab matematik pada saya dia masih lagi nombor dia penting dia adalah nombor. Kita faham tentang kehendak soalan tu, nombor tu dia nak apa. Ini siapa tanya ni? Puan Rokiah tanya, cikgu macam mana nak naikkan IQ anak? Oh, ini benda yang lain puan IQ, yang melibatkan IQ ni benda yang lain. Okey, saya rasa setakat tu saja. Okey, kalau tak ada soalan, terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau siapa yang ada anak tahun 4, malam ni adalah giliran untuk tahun 4 pula. Okey, saya dah buat kelas untuk tahun 1, 2, 3, 4, 3 kata 5 pun dah buat minggu lepas. So malam ni saya akan buat kelas online untuk tahun 4 secara percuma malam nanti. Okey, so siapa yang nak join boleh daftar dulu daftar percuma yang saya bagi link sebelum ni. Tengok postingan sebelum ni, kelas midterm exam malam ni. Okey, pastikan buat dulu. Ini kita nak amalkan apa yang kita ajar tadi. Buat dulu soalan yang saya dah bagi tu, minta nak buat dulu. Malam nanti bila dia belajar, dia akan tengok keadaan dia. Dia dah belajar, dia dah buat soalan tu, lepas tu dia belajar nanti, malam nanti. Tengok kesan dia macam mana. Dia akan jadi sangat berbeza, dia akan jadi teruja, dia akan lebih teruja, dia akan lebih fokus. Berbanding waktu kelas malam nanti baru dia nak tengok soalan. Dia jadi lain. Jadi sangat lain. Pukul 9 malam kelas akan bermula. Okey? Kelas akan mula pukul 9 malam. Kalau untuk anak darjah 4 malam ni. Ini giliran untuk darjah 4. Okey? Besok darjah 5. Lepas tu habis. Sebab saya dah buat kalau yang darjah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu yang tingkatan 5 saya dah buat minggu lepas. Okey, saya dah buat minggu lepas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.